Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا ما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله أحييكم به تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله وإلى سائر أئمة العشائرة والماتريدية ومشايخهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, kita dapat sama dalam pengajian kitab Sifat 20 dan saya mohon maaf datang lambat. Tadi jam Tok juga dekat tol Subang Jaya tadi tu. Barangkali. Jadi saya berhajat untuk
berhenti pukul 10.30 hari ini. Ada kelas tak? Ada. Jadi siapa yang ada urusan pukul 10 tu silakan, nak balik silakan. Bukan suruh balik ni. Siapa yang ada urusan pukul 10 baliklah, sebab memang kelas kita sampai pukul 10. Tapi saya nak sambung dalam 10.30 nanti ya, insya-Allah. Hari ini tajuk yang sangat penting, iaitu uluhiyah. Uluhiyah adalah hukum ketuhanan. Beza dengan ilahiyat. Ilahiyat sifat-sifat ketuhanan, iaitu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah. Itu namanya ilahiyat. Sebab itu dalam buku kita tu, muka surat yang awal tu, kita belajar ilahiyat, iaitu sifat-sifat ketuhanan, iaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Apa dia? Itu yang kita belajar secara tafsil. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Mustahil atas Allah, itu maksudnya. Maksudnya sifat itu tak boleh ada pada Allah. Mustahil. Kenapa kita belajar sifat mustahil? Untuk memantapkan lagi pemahaman kita. Dan ini juga adalah manhaj Qur'ani, metodologi daripada Al-Quran. Umpama ketika Allah menyebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Allah yang alladzi, wa tawakkal 'ala Allahil ladzi, wa tawakkal 'ala Allah, wa tawakkal 'ala Allah al-hayy, bertawakallah kepada Allah yang hidup, alladzi la yamut, yang tak mati. Kalau nak dikatakan cukup sebut, Allah sebut wa tawakkal 'alal hayy, bertawakallah kepada Allah yang hidup, cukup. Tapi kenapa disebut alladzi la yamut, yang tidak mati? Inilah dia sifat apa? Sifat mustahil atas Allah ni. Wa tawakkal 'alal hayy, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup. Allah hidup dengan sifatnya hayah, sifat wajib. Alladzi la yamut, yang tak mati. Yang tak mati ini adalah mustahil. Ketika lain Allah menyebutkan tentang urusan tujuan para nabi dan rasul diutuskan, ani'budullah, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut di kalangan manusia, di kalangan jin, iblis, harta benda, pangkat. Ini yang wajib, ni mustahil. Itu manhaj Qur'ani. Baik. Itu namanya ilahiyah ataupun ilahiyat. Adapun ini uluhiyah. Ini adalah hukum ketuhanan. Macam mana? Setelah kita mengenal Allah itu punyai segala sifat kesempurnaan yang tak terkira banyaknya, itu secara ijmal atau ijmali. Lalu dispesifik, Allah mempunyai 20 sifat yang wajib. Itu secara apa? Tafsil ataupun tafsili. Pada masa yang sama, Maha suci Allah atau mustahil Allah bersifat dengan segala ataupun semua sifat kekurangan. Itu namanya ijmal ataupun ijmali. Dan tak mungkin Allah bersifat dengan 20 sifat mustahil. Itu namanya tafsili ataupun tafsil. Dua-dua boleh, tafsil ataupun tafsili. Baik. Setelah kita tahu sifat-sifat ini dan lawannya itu, barulah kita tahu hukum ketuhanan. Sebab sifat-sifat yang kita sebut tadi itu akan berada di bawah hukum ketuhanan ini. Hukum ketuhanan ini ia kembali kepada Tuhan. Sebab
Yang kita nak bicarakan ini adalah Tuhan. Maka ia kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mesti disebut dengan lengkap. Takut kalau tak sebut dengan lengkap, takut kalau i'tiqad kita boleh jadi salah. Umpama la ilah, berhenti kat situ, tiada Tuhan. Kalau orang yang beriktikad tiada Tuhan, apa hukumnya? Kufur. Kufur. Tuan-tuan, tahu tak apa yang dalam poket saya ni? Siapa tahu saya balik. Siapa tahu saya buangkan emas. Ni sekarang. Siapa tahu ni saya balik ni sebab takut saya. Sepatutnya jangan tahu. Memang tak tahu pun, tapi ada benda dalam ni. Nampak tak? Tak nampak kan? Itu namanya kufur. Itu namanya kufur. Kufur maksudnya sesuatu yang melindungi sehingga tak nampak. Orang yang kufur seolah-olah tak nampak Tuhan sebenar. Walau Tuhan sebenar tu siapa? Allah. Ini namanya kufur. Sekarang cuba tengok sikit. Cuba teka apa ni? Nampak sikit kan? Cuba. Apa pengaji? Pers. Saya tak berbuh pers kat sini. Sebab kami diajar guru kami, duit jangan letak kat sini, handphone jangan letak kat sini. Soal kat sini dia berzikir Allah, 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 Allah. Kalau nanti datang panggilan, nanti dia vibration, nanti terganggu Allah, Allah, jadi terganggu. Jangan letak apa-apa kat sini kecuali yang mulia mengaji. Jangan letak kunci, rokok, jangan letak sini. Jangan. Letak yang baik-baik. Duit pun jangan. Dia bukan tak ada apa pun, tapi kita nak ajar adab. Baik, biarlah saya bagi tahu. Ini apa ni? Ni yang mana ni? Masya Allah. Bahaya Bang Haji ni. Betul. Jawapan Bang Haji tadi betul. Kitab kecil, betul. Siapa yang dapat teka kitab apa ni, tak jadi saya. Cuba jangan jawab tadi. Kalau tak, saya nak offer sebenarnya Mak Ajar. Siapa yang dapat jawab ni, saya akan bagi kitab ni pada dia minggu depan. Memang betul pun Kanzul Sa'adah. Jadi tak jadi tarik balik saya pun. Kalau tak saya nak hadiah tadi. Ramai sangat, teruklah saya. Tadi siapa yang dapat sebut dengan betul, saya akan hadiahkan. Ni bukan murah ni. Berapa ringgit? 15. Kalau 30 orang yang dapat, tak akan teruk saya. Apa Mak Ajar? Tak dengar kan? Ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya hari ini datang seorang hari ini. Sebab bukan pembantu saya. Saya tumpang kereta dia. Selalunya saya tumpang kereta dia. Hari ini dia balik kampung. Jadi saya seorang datang hari ini. Jadi tak bawa lah ni Mak Ajar. Kak Ajar nanti akan datang insyaAllah. Baik. Nanti tadi mungkin ada yang jawab Quran ni. Mungkin tadi ada yang jawab Quran ataupun jawab kitab kecil, buku nahwu ke dan sebagainya. Dan sebenarnya jawapannya adalah kitab amalan. Macam nampak tak nampak kan? Sebab dia nampak sedikit, kita pun tak apa nak nampak sangat dan tak dapat nak predik. Ini namanya nifaq. Kalau tadi namanya kufur, ini namanya nifaq. Apa dia nifaq?
Nifak ni dia expose diri dia tu tak entirely, sedikit-sedikit. Nah, maksudnya dia tu nampak macam orang yang beriman, tapi dalam dirinya kufur. Tu ya. Tapi kalau kufur begini, betul-betul tak nampak Tuhan, seolah-olah tak nampak Tuhan. Sebab itu orang di luar sana tu yang tidak beriman dengan Allah seolah-olah terlindung, macam Allah yang sebenar tak ada. Walau jelas sekali Allah itu. Maksudnya dengan segi ilmu dan kefahaman. Ini maksudnya orang munafik. Dia nampak macam buku, tapi sebenarnya ini adalah contoh tadi buku amalan. Nafak itu seperti terowong, tunnel tu ya. Macam ni tunnel, kalau keluar dekat sini tu, kepala dia ni kalau dia bukan orang panggil lutsina, tak tahu saya. Kalau bukan kaca ni, mungkin kita akan anggap ini apa? Ini adalah aiskrim. Ya ke aiskrim macam ni? Aiskrim hitam, bolehlah aiskrim hitam. Saya bukakan sikit. Oh, ini beg duit. Oh, ini adalah mask. Oh, semakin jelas ni. Ini adalah handphone. Bila dibuka, Masya Allah, bukan emas, bukan aiskrim. Apa tadi yang last tadi? Maksudnya tak ngantuk lagi lah. Saya sengaja nak tanya itu, nak tahu mengantuk tak mengantuk. Takut nanti dijawabnya makanan. Ini barulah jelas kemunafikan dia. Kalau begitu tidak. Begitulah sifat orang yang munafik. Dapat beza sekarang? Kufur entirely tak ada. Munafik sedikit. Sebab itu orang imam yang munafik tu, dia menampakkan Islam, tetapi dalam hatinya dia konsil perkara kekufuran. Baik. Jadi jangan disebut la ilah sahaja, tiada Tuhan. Takut-takut menafikan tiada Tuhan entirely jadi kufur. Ataupun tidak dinafikan Tuhan lain. Illallah, Tuhan Allah, Tuhan yang namanya Allah tu ada, tapi tidak menafikan yang lain. La ilah tu tidak dinafikan. Tuhan Allah tu ada, tapi ada Tuhan lain lagi. Itu namanya, kalau tadi kufur, itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Syirik tu syarikat. Orang yang running syarikat tu mana boleh seorang-seorang. Paling kurang dia ada ketua dia, timbalan dia, pekerja. Macam tu ya. Syarik tu maksudnya yang syarikat mesti ramai. Maksudnya syarik di sini adalah menduakan Tuhan atau menigakan Tuhan, mengempatkan Tuhan. Kita selalu guna perkataan menduakan kan? Melima pun tak apa. Maksudnya istilah syirik itu mengatakan ada Tuhan lain lagi other than Allah. Mungkin 4, mungkin 6, mengenamkan Tuhan. Cuma bahasa Melayu kita selalu gunakan menduakan Tuhan. Maksudnya dalam arti kata ada Tuhan lain selain daripada Allah. Apakah 1, 2, gitu. Itu namanya syirik. Sebab itu mesti digembarkan la ilaha illallah. Begitu. Itu baru mantap. Nafi dulu baru isbat. Kenapa? Sebab kalau isbat baru nafi itu tak kuat. Ni la ilaha, la tu nafi, la nafi, ilaha manfi, illa isbat, Allahu muthbit. Difaham ada dua ya, ada dua keadaan ataupun dua sudut. La ilaha isbat, mohon maaf, nafi nahi kan dah apa ni, Indonesia Hindi, susah sangat nak sebut. Hindi, nahi acha tak, bukan nahi, lawannya bukan acha itu tom kaise ho.
Ada orang Pakistan sini mesti ada ni darah-darah Pakistan kan. Tom kaise ho? Jawabnya अच्छा है. Apa khabar? अच्छा है. Baik. Tapi dia kena kepala kena pusing sikit. Yang tu sampai sekarang saya tak dapat. Syahid. Dia kena gitu. Nah, Tom ni khana khalia dah makan belum? Meni khana khalia belum. Cukup situ nah, cukup. Yang saya nak ajar ni la nahi illa itsbat. Jadi la ilaha tiada Tuhan illallah melainkan Allah. Kalau hanya tiada Tuhan termasuk Allah tiada kufur. Melainkan Allah seolah-olah ada Tuhan lain juga, tapi Allah ada Tuhan lain juga, tu jadi syirik. Jadi bila digabungkan mantap. Tiada Tuhan sama sekali yang sebenar-benarnya melainkan Tuhan yang sebenar-benar itu adalah Allah. Itu baru mantap. Nah, nafi dulu baru isbat. Contoh, tak ada seorang pun dalam dewan ini, tu nafi kan, melainkan Ustaz Muhadir. Apa yang kita faham tu? Memang totally tidak ada orang dalam dewan ini melainkan Ustaz Muhadir. Jangan kata Ustaz Muhadir ada dalam dewan ini, sebenarnya tak ada siapa pun. Faham tak kita? Nah, Ustaz Muhadir ada dalam dewan ini, itu isbat. Nah, tak ada siapa dalam dewan ini. Macam mana orang macam ni? Kita akan tepuk bahu dia. Are you okay, Haji? Maksudnya, Haji ni betul ke? Kan beza tadi. Tidak ada seorang pun dalam dewan ini melainkan Ustaz Muhadir. Ini Ustaz Muhadir ada dalam dewan ini, sebenarnya tak ada siapa dalam dewan ini. Jangan kawan dengan orang ni. Dia buat kita confuse saja. Jadi kerana itu kaedah la ilaha illallah. Nafikan dulu baru baru kuat. Kalau tadi tak kuat. Baik. La tiada ilaha Tuhan illa melainkan Allah. Allah bila kita translate word by word, tu namanya pengertian. Tu namanya erti. Tapi ada satu yang namanya understanding. Not necessarily to be translated word by word, tapi apa maksud keseluruhan? Understanding. Saya dah ajar itu, ingat tak? Dalam sifat apa Kak ajar? Ada kita ketika mengaji sifat itu kita akan ingat erti dan makna. Saya bagi clue lagi ya. Erti dan 4M. 4M. Makna, maksud, murad dan mafhum. Bagus, alhamdulillah Kak ajar. Ingat lagi. Nah, dalam bahasa Arab dia berbeza. Erti satu, translation, terjemahan. Tapi makna, maksud, mafhum, murad 4M. Nah, sebab itu ertinya translate word satu-satu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu erti. Maknanya apa? Maknanya boleh jadi panjang, boleh jadi pendek. Maknanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya pada nafsul amri, yang sebenar-benar hakikatnya. Nafsul amri itu sebenar-benar hakikat yang ada, yang mawjud, iaitu al-wajibul wujud. Al-wajibul wujud, wajib wujud. Kenapa? Mustahil tak ada. Kalau kita ni, kita dipanggil apa? Al-mumkinul wujud ataupun al-jaizul wujud. Kita ni harus ada. Bila kita harus ada, harus tiada. Sebab itu sekarang kita ada tak? Ada. Sebelum ini ada tak? Tiada. Lepas ini ada tak? Tiada. Atas nama kematian. Lepas tu ada lagi tak? Tak lepas mati ada lagi tak? Ada tak? Ada. Ada kebangkitan Mak Jah. Lepas kita hidup kebangkitan di akhirat, di syurga, boleh lagi tak ada? Boleh lagi tak ada? Boleh, sebab kita kan harus menerima ada dan
Maksudnya bila kita di akhirat masuk dalam syurga, mudah-mudahan kita semua masuk syurga ya. Amin. Boleh tak kita mati dalam syurga? Alhamdulillah, bagus jawapan mengaji. Tapi soalan saya tadi, boleh tak kita dimatikan oleh Allah? Boleh. Kenapa? Sebab kita al-mumkinul wujud, harus ada. Bila harus ada, harus tiada. Tapi harus ni nak kena precise. Sebab kalau orang Indonesia, harus tu maksudnya wajib. Gitu. Boleh nak? Ini harus ni harus, yang harus saya maksudkan harus apa ni? Harus Shah Alam, bukan harus Indonesia. Boleh? Bila kita harus ada, harus tiada. Tiada itulah namanya Adam. Tiada tu namanya Adam. Ain guna ain, jangan guna alif. Semalam bila nak balik daripada kuliah tu, tiba-tiba ada orang mengendong baby. Dah nak masuk ke kereta dah ni. Semalam dia gombak ada yang bawa baby. Rupanya nak tahnik, rupanya nak mentahnik baby. Jadi patah baliklah kita di babnya. Begitu kita kena siapa yang menazarkan dirinya sebagai seorang ustaz ataupun sebagai seorang yang mengajar, dia adalah milik umat. Nabi adalah milik umat. Sebab itu bila umat perlu, kita kena tunaikan hajat itu. Sebab kita milik umat. Ya, kita memang milik keluarga dan masyarakat. Saya begitu dulu. Yang ni dirakam ke tak rakam ni? Rakam ya. Kalau tak rakam, saya sebut satu perkara yang saya pernah sebut pada isteri saya ketika kami bertunang dulu. Oleh kerana ini dirakam live, maka saya tak jadi. Tapi dia ada kaitan dengan ini, dengan yang saya nak sebutkan ni. Nak sebut ke tak ya? Biarlah ya jadi rahsia saya dan isteri ya. Apapun pengaji yang saya maksudkan, kita ini milik umat. Milik umat. Nabi milik umat. Nabi bukan milik kumpulan-kumpulan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, tak. Tapi Nabi milik umat. Jadi layani umat, santuni umat. Apakah Islam ke tak Islam ke, gitu ya. Baik. Jadi apa yang saya nak bawa tadi sampai ke situ tu? Erti dan makna. Bukan yang sebelum tu lagi. Yang sampai ke harus, wajib dan harus. Bukan. Betul. Tapi ada satu lagi kajian sebelum sampai yang tadi. Dia bila bawa cerita peribadinya hilang terus. Tak tahu saya siapa bercakap, semua pakai ni. Baik, anyway, yang saya nak ceritakan adalah erti lain, makna, maksud, mafhum, murad lain. Kan panjang ni. Yang ada maksudnya, betul. Maksudnya Allah al-wajibul wujud, wajib ada. Maksud tak boleh tiada bagi Allah. Sebab itu Allah memang ada. Sebelum ni ada, sekarang ada, akan datang ada, tak ada, tiada bagi Allah. Sebab itu kita belajar sifat baqa. Baqa maksudnya tidak ada binasa. Kita sekarang ada kan? Sekarang ada. Sebelum ni ada tak? Tiada dalam bahasa Arab. Adam. Cerita budak tadi tu. Adam tadi tu, dia mai. Saya tanya anak, tahnik tadi tu. Siapa nama anak ni? Muhammad Adam. Sedap namanya. Tapi kita yang belajar ni bukan Adam tu. Kita belajar Adam Ain. Yang tu Adam. Baik. Kita dulu tiada kan? Adam. Sekarang ada kan? Wujud. Nanti lepas ni ada tak?
Adam. Kita diapit oleh dua Adam. Boleh? Kalau mengaji ilmu tauhid, dalam kitab tauhid disebut kita sekarang diapit oleh dua Adam. Jangan pula tanya Adam mana, tak tahu. Adam ni adalah tiada. Tiada dulu memang kita tak ada pun. Tiada yang selepas ini kematian. Bila kita dah buried dalam grave, maka kita akan bangkit. Ada lagi lah tu untuk kebangkitan. Bila dah bangkit tu, tu yang Abang Haji sebut tadi tu, takkan kita mati selama-lamanya. Baik, kalau kita mati, itu namanya mustahil aridhi. Mustahil aridhi. Sebab memang kita tidak akan mati. Allah dah janji. Apa dia? Khalidina fiha abada. Orang yang duduk di syurga, khalidina fiha abada. Mudah-mudahan kita masuk syurga, ya. Orang yang masuk neraka akan kekal tak mati-mati abada. Maksudnya kalau mati itu mustahil. Tapi kalau Allah matikan, itu tidak mustahil, sebab memang kita boleh menerima tiada dan Allah berkuasa untuk mematikan. Tapi kalau Allah dah janji kita akan hidup selama-lamanya, jadi kalau mati itu jadi mustahil aridhi. Mustahil kerana ada janji Allah. Baik, kita akan mati tak? Kita akan mati tak? No one is immortal. Tapi boleh tak kita tak mati? Boleh. Kenapa? Allah berkuasa untuk kekalkan kita selama-lamanya. Tapi mustahil. Kenapa? Allah dah janji kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya kita akan pasti mati. Siapa yang tak mati mustahil. Tapi mustahil itu mustahil aridhi, bukan mustahil dari segi kekuasaan Allah. Baik, la ilaha illallah tu mungkin lebih pendek lagi pengertiannya. Hanya Allah Tuhan sebenar. Hanya Allah Tuhan sebenar. Kalau nak letak Allah Tuhan sebenar, tak mengapa. Hadirin, inilah yang kita bawa ketika kita ratib. Ratib, kata Al-Imam As-Sanusi menutup perbahasan matan Ummul Barahin beliau. Beliau setelah cerita tentang ilahiyat, cerita tentang uluhiyah, ada beza tu. Lalu beliau tulis di akhir kalam beliau sebelum menutup kitab. Kata beliau, kalimah ini pendek tapi maksudnya sangat deep. Mudah-mudahan, ini kata beliau, ya, mudah-mudahan kita dapat sebut kalimah ini di akhir hayat nanti dengan kita memahami maknanya. Ini walaupun pendek ni, memahami maknanya. Kenapa beliau tak kata memahami ertinya, tapi memahami maknanya? Maksud memahami mafhumnya, memahami maksudnya dan memahami muradnya. Kenapa? Ini sebab bila kita sebut la ilaha illallah, yang kita bawa Allah, maknanya Allah je Tuhan. Guna bahasa apa pun tak kisah. Yang penting itu Allah je Tuhan. Allah saja Tuhan. Tahu Tuhan Allah, Allah Tuhan sebenar. Sebab tu bila kita ratib, bila kita ratib tu, kita jangan bawa tiada Tuhan, kan Allah tiada Tuhan, kan Allah tiada. Tu untuk orang Melayu lah, untuk orang putih, no God except Allah, no God except Allah. Letih kita nanti. Kalau 10 kali tak apa. Kalau 100, tiada Tuhan, tiada Tuhan, kan tiada Tuhan. Cium pula kambing, la ilaha illallah, tiada Tuhan. Kambing ni dok rasa la ilaha. Ratib kan tahlil rumah orang. Kalau tak kambing ni ayam golek, la ilaha illallah. Bau mi pun ada juga, la ilaha illallah. Spaghetti ni la ilaha illallah. Lah roti bungkus, ya. Nak sangat. Jangan dibawa la ilaha illallah dengan erti, tapi bawa makna. Tapi nak sampai makna ni dia kena belajarlah. Kita sampai ke sini ni, mana ada saya mengajar ni mula-mula kan Kak Azhar. Baru hari itu mengaji juga. Tapi itu kan kita dah selesai ilahi, ya, dah mengaji dah sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil atas Allah, sifat harus bagi Allah. Sudah selesai kan? Baru saya mengajar ni.
Sebab semua ilahiyat akan dibawa dalam uluhiyah. Bagaimana tu? Begini. Sebab itu kalau kita ratib ya, kalau faham ni lebih sedap. La ilah, kan ilah sebelah kanan. La ilaha illallah. Dia kalau ikut dalam ilmu zikirnya, la tu naik pada pusat. La ilaha sebelah kanan. Illallah. Satu tempat, dua jari bawah susu kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu untuk orang yang mahir lah. Kalau orang yang tak mahir, cukup la ilaha illallah. Kiri kanan je. La ilaha illallah. Cuma untuk orang yang baru-baru nak berzikir, sangat elok digembarkan dua kalimah jadi satu. Jadi kalimah pertama tu dibunyikan hu belakang tu. Begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berhenti, tarik nafas lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita situ yang terbaik. Tapi kalau kita ratib biasa, tak dan tarik nafas, terus saja tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Still kita hu juga macam illallah, la ilaha illallah, la. Kalau pandai, kalau tahu. Kalau tak tahu, tak apa, biasa. Sebut apa pun tak apa. Naik ni asalnya tadi. La ilaha, ni asalnya mengaji. Tapi kita tak naik pun tak apa. Tapi kalau naik pun tak apa. Dia begini. Dia asalnya kita tu. Dia gini. Tapi dia naik. La ilaha. Asalnya kita illallah. Asalnya kita. Boleh. Itu cara berzikir mengikut cara-cara tertentu. Tuan-tuan mengaji tauhid dengan saya ni, kita mengaji ini dengan ulama tauhid. Adapun cara zikir tadi tu ulama sufi, tasawuf. Kita kena bertanya dengan mereka lah. Yang saya dapat ni pun daripada guru-guru sufi juga ni. Guru-guru yang mengajar tauhid saya tak sebut sangat benda ni, tapi guru yang mengajar sufi saya, begitu cara zikirnya. Dan mata dipejam mengaji, baru sedap. Itu kalau zikir biasa. Kalau satu zikir lain, pejam pun tak, sebut pun tak. Sungguh dia jadi gini. Turun ni, ini letak ke dada, sebelah kiri. Yang kita pandangkan kat sini, sini. Tapi kalau pejam mata, macam-macam tengok, tu yang kena tahan, ni kena tekan sikit sini. Zikirnya sama. Illallah, dia rentak dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sini. Boleh digantikan Allah, 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 Allah. Itu ada zikirnya juga tu. Saya nak sebut ni, tengok jauhnya kita ya. Kita masih ada lagi, banyak lagi kita nak belajar. Tapi paling kurang kita rather than nothing kan mengaji daripada tak ada, kita tahu juga. Selagi bila kita tengok orang zikir gini, kita dah tak pelik dah. Baik. Kita tahu. Walaupun kita tak dapat experience macam tu, tapi kita tahu. Jangan kita menyalahkan orang tu ceritanya. Tapi paling kurang begitulah tadi lah. Baik, yang kita bawa ini hanya Allah Tuhan sebenar. Satu je, Allah Tuhan sebenar. Mulut sebut la ilaha illallah, tapi Allah Tuhan sebenar. Allah Tuhan sebenar. Tuhan sebenar tu macam mana? Tuhan sebenar tu mesti memiliki dua uluhiyah. Tuhan sebenar mesti memiliki dua uluhiyah. Satu istighna. Sama-sama kita sebut baik. Yang kedua iftiqar. Sama-sama iftiqar. Baik. Istighna ni asal perkataannya ghani. Ghani maksudnya kaya. Kaya di sini bukan Allah kaya banyak pemilikan, banyak penguasaan,
Macam kita kalau sebut kaya tu banyak duit, banyak emas, banyak pemilikan. Tak, bukan itu. Bukan kaya itu. Bukan kaya material ataupun kaya pemilikan. Bukan Allah kaya kerana Allah menguasai langit dan bumi, 7 petala langit yang kita dah sebut dari itu. Bukan. Kaya di sini satu word sahaja. Apa dia? Tak perlu. Itu je. Allah tak perlu yang lain kalau guna bahasa yang ringkas, ya. Sebab bahasa berhajat ni sebenarnya bahasa agak klasik. Agak klasik. Saya berhajat dengan tuan hamba. Oh, tuan hamba berhajat kepada saya ke? Sebenarnya saya pun berhajat pada tuan hamba. Berhajat tu perlu. Ni Allah tak perlu begitu. Maksudnya istighna ni bukan cerita kaya, ya. Jangan kita bayangkan Allah banyaknya kekayaan Allah. Tidak. Ini cerita tentang Allah tak perlu pada yang lain. Lazimnya bila Allah tak perlu pada yang lain, lazimnya yang lain tu mesti perlu pada Allah. Tu namanya iftiqar. Sama-sama. Iftiqar ni istighna ghani. Asal katanya ghani. Ghani maksudnya kaya. Al-iftiqar ni asal perkataannya faqir. Asal perkataannya faqir. Sebab itu guru saya pesan, kalau mengajar subjek ni kena sebut benda ni. Sekarang saya sebut. Allah Subhanahu Wa Taala dengan uluhiyahnya, Allah punya istighna. Tapi iftiqar ni bukan. Sebab iftiqar ni asalnya bukan. Kenapa? Iftiqar adalah punyanya makhluk. Sebab makhluk yang berhajat kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kalau mengajar subjek ini, jangan lupa perkataan talazum ataupun lazim. Sebut ni dulu. Guru saya Syekh Ahmad Radawuddin hafizahullah, beliau kata nak tengok orang tu mahir tak sifat 20. Ketika mensyarahkan uluhiyah, jangan lupa perkataan talazum ataupun lazim. Kenapa? Bila Allah tak perlu kepada yang lain, kerana Allah punyai kesempurnaan, yang lain perlu pada Allah. Makhluk, kitalah yang berhajat kepada Allah. Tu namanya iftiqar. Kena sebut. Bila Allah punyai istighna, maka lazimnya, ayatnya tu, ya, lazimnya makhluk berhajat kepada Allah. Itulah namanya iftiqar. Gitu, ya. Jangan sebut Allah ada dua sifat uluhiyah. Istighna dengan iftiqar boleh, betul, boleh, tapi kurang tepat. Yang tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala punya uluhiyah, iaitu istighna. Allah tak perlu pada yang lain kerana Allah sangat sempurna. Kerana kesempurnaan Allah ini, maka makhluk lazimnya dengan sifat istighna ini, lazimnya makhluk perlu pada Allah. Tu namanya iftiqar. Boleh difahami dulu, ya. Baik, begini. Kalau kita bawa pada manusia, orang itu tak perlu pada yang lain, dan yang lain tu sangat perlu padanya, baru hebat orang tu. Baru hebat. Kalau dia tak perlu pada orang lain sebab dia dah kaya, orang lain pun tak perlu pada dia, belum hebat lagi. Sebab orang lain pun kaya juga. Baru hebat. Dia tak perlu pada orang lain mau tak mau mesti berhajat pada dia. Memang champion orang itu. Saya bagi contoh, dia seorang yang sangat kaya di kampung tu. Dia tak perlu pada orang lain sebab dapat got plenty of money, duit. Tapi orang lain pun tak perlu pada dia sebab orang lain pun lebih kurang juga. Tapi ketika dalam kampung tu mesti datang jumpa dia. Orang tu memang hebat. Boleh, itulah hanya dan hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sifat-sifat yang melayakkan Allah tak berhajat pada yang lain? Apakah sifat-sifat yang menyebabkan yang lain tu berhajat pada Allah? Baru kita masuk sifat-sifat ini. Apa dia sifat-sifat itu? Dua kali, ya. Patut saya heran. Ini sebenarnya yang saya buat tadi. Ni last kali. Tu patutnya tiba-tiba yang tadi. Tengok slide yang tadi, dia pula muncul yang mula-mula. Tadilah.
Ni betul yang saya buat. Saya tak sempat delete ni sebenarnya, kena delete. Anyway, baik. Saya ulang balik. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ini erti. Apa maknanya? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya pada nafsul amri hakikatnya. Yang Tuhan itu ada melainkan Allah. Hanya Allah Tuhan sebenar, itu yang kita bawa. Baik, Tuhan yang sebenar tu, Tuhan yang sebenar, apa cirinya? Tu namanya uluhiyah tadi tu. Apa dia? Istirna dan iftiqar sebagai lazim kepada sifat istirna. Inilah yang namanya uluhiyah. Ini baru betul. Baik. Apakah sifat-sifat yang melayakkan Allah itu tak berhajat pada yang lain dan yang lain wajib berhajat pada Allah? Ini sifatnya. Dalam buku tuan-tuan tu ada. Ini sifatnya. Baik, kita tengok satu-satu. Ada 11 sifat. Satu, Allah tak perlu kepada pencipta kerana Allah sudah ada 4 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak perlu. Istirna ni tuan-tuan, kalau boleh tulis kat tepi buku tuan-tuan tu. Tak perlu. Itu. Supaya kita jelas faham. Kalau tidak berhajat, takut nanti masih bahasa tu klasik. Tak perlu pada yang lain. Kenapa? Sebab Allah ada sifat-sifat ini. Allah tak perlu pada pencipta dan kepada zat. Sebab qiyamuhu binafsihi. Allah tak perlu kepada yang lain untuk membetulkan kekurangan pada Allah. Kenapa? Sebab Allah dah ada sama, basar, kalam dan yang kaunuhu tu tak perlu dulu. Yang tu senang difaham. Baik. Yang 9 sifat itu, 9 sifat wajib ini yang menyebabkan makhluk mau tak mau mesti berhajat kepada Allah, perlu kepada Allah. Perlu untuk apa? Untuk dijadikan. Apa yang dijadikan? Makhluk tadi dijadikan untuk ditentukan, untuk dihilangkan daripada kekurangan, untuk minta pertolongan, untuk dijauhi daripada orang zalim, untuk supaya jangan ada orang mengancam, untuk terlindung daripada binatang buas, diselamatkan Allah daripada bencana alam. Itu kita perlu, makhluk yang perlu tu. Kenapa? Sebab Allah ada sifat ini. Apanya? Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah. Cukup. Barulah sambung dengan kau. Baik, mari kita lihat begini. Saya lebih suka letakkan begini. Sebab kalau begini boleh juga, tapi kita macam terganggu sedikit. Bila kita lihat istirna, mata kita lihat iftiqar. Bila iftiqar, kita lihat sama basar kalam, dia terganggu sedikit. Sebab itulah kebaikan PowerPoint. Itu kebaikannya. Pertama, kita akan memilih perkataan yang power sahaja. Sebab itu dipanggil PowerPoint. Ini kan banyak sangat ni. Mana satu yang power ni? Ini. Pilihlah yang power. Kita akan bagi yang power sekejap lagi. Satu. Yang kedua, ini dia terus sekaligus. Mata kita jadi banyak sangat nak kena tengok. Dia jadi masyrul, mata kita sibuk. Kalau begini tak satu-satu. Tapi benda sama je. La ilaha illallah. Ilah tadi apa? Tuhan yang sebenar. Siapa Tuhan sebenar tu? Allah. Yang dikatakan Tuhan sebenar, dia ada uluhiyah. Apa dia uluhiyah tadi? 2 tadi itulah. Satu apa? Istirna. Yang kedua apa bahasa mudah bagi istirna tadi? Tak perlu. Maksud tak perlu pada yang lain, tak perlu pada Tuhan lain, tak perlu pada manusia. Kalau iftiqar tu perlu. Siapa yang perlu? Makhluk. Faham gitu? Boleh? Baik. Bagaimana dikatakan Allah tak perlu pada yang lain? Sebab Allah dah wujud. Kalau Allah tidak wujud sebelum ni, Allah berhajat pada Tuhan lain untuk mewujudkan Allah. Tak perlu. Sebab Allah sudah wujud. Yang kedua, Allah itu qidam, sedia ada. Kalau Allah belum ada, Allah perlu pada Tuhan lain untuk mengadakan Allah? Tak. Yang ketiga, Allah baqa. Apa maksud baqa? Kekal, tidak binasa. Kalau Allah
Satu hari jadi perish, jadi binasa. Mesti Allah perlukan Tuhan lain untuk mengekalkan Allah supaya jangan binasa. Tolong diingat keyword tadi Istirna apa tadi keyword dia? Tidak perlu, guna bahasa moden. Tak perlu. Tidak perlu pun boleh, tak perlu pun lebih ringkas. Iftiqar tu apa? Perlu. Perlu. Tapi dalam kurungan siapa yang perlu? Makhluk perlu pada siapa? Allah, gitu ya. Jadi ingat dulu, tak perlu dengan perlu. Baik. Mukhalafatuhu lil hawadith. Allah tak sama dengan makhluk. Kalau Allah seperti makhluk, mesti memerlukan. Kerana makhluk itu baru ada, perlu untuk diadakan. Makhluk itu dalam proses proses penciptaan manusia. Maaf ya, daripada spermnya ke ovum, kemudian fertilization, kemudian barulah jadi apa Kak Ajah, tak ingat saya, embryo ke, kan? Kemudian baru zygote. Lepas zygote jadi fetus. Saya tak ingat dah macam mana susun tu. Embryo, fetus, zygote. Tolong saya sekejap, mana satu dulu? Mula-mula. Apa doktor mula-mula? Zygote dulu, kemudian embryo, kemudian barulah fetus. Barulah newborn cute baby, kan? Gitu. Kalau Allah sama dengan makhluk, maksudnya Allah perlu pada semua itu. Ketika makhluk kan sakit, perlu pada yang menyembuhkan. Allah tak perlu. Sebab tu Allah tidak sama dengan makhluk. Baik, qiyamuhu binafsihi, yang ni sangat penting. Tolong diingat. Saya nak bagi tahu satu lagi Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Syekh Ahmad Rudauddin sebut satu lagi. Kalau kita nak tengok orang tu dakik tak pemahaman sifat 20-nya, tengok sifat ni Kak Ajah. Qiyamuhu binafsihi. Kenapa? Qiyamuhu binafsihi ni jangan lebih ketika mensyarahkannya pada dua perkara. Satu, Allah tak perlu kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah tak perlu kepada pencipta kerana Allah adalah qadim. Itu je. Kalau tuan-tuan nak mengajar, Kak Ajah, Mak Ajah, Datuk Datin nak mengajar, dua ni jangan lebih daripada ni. Saya ulang balik. Allah tak perlu kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah tak perlu kepada pencipta kerana Allah adalah qadim. Cerita tentang Allah tak perlu pada tempat, tak perlu pada arash, langit, bumi, itu dalam tajuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tolong ini walaupun nampak kalau kita cerita benda tu pun betul, tapi betulnya pada mukhalafatuhu ta'ala lil supaya kita jangan masuk rumah orang. Walaupun ceritanya cerita betul, jangan masuk rumah orang. Tolong diingat itu. Ini pun disebut oleh Tok Faridah, Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fattani dalam kitabnya Faridatul Faraid. Ingatlah yang mengaji dengan saya, tolong ingat ini. Ketika kita mensyarahkan qiyamuh binafsihi, dua je, jangan lebih. Satu, Allah tak perlu kepada zat kerana Allah adalah zat. Allah tak perlu pada pencipta kerana Allah qadim. Allah adalah pencipta. Gitu. Apa maksud tak perlu pada zat ni? Waktu lain ni zat, cawan ni zat. Boleh tak dia berkapuh? Boleh tak dia masuk satu yang lain? Boleh tak? Tak boleh. Tapi warna tudung ni, warna penutup ni biru kan? Biru tu bukan zat, biru tu sifat. Kalau pengajian kita sifat 20 namanya arad. Ini kan zat. Pengajian sifat kita disebut jirim. Arad tu masuk pada jirim. Ingat lagi ni, jirim dengan arad ni, ingat lagi. Saya dah cerita hari itu kita baru khatam tanda-tanda kiamat kan? Tanda-tanda kiamat yang kedua, apa dia? Dajjal. Mula-mula apa mula-mula? Ingat lagi? Tanda kedua pula, tanda pertama. Mula-mula keluar Imam Mahdi. Tapi itu tak dikira ulama sebagai tanda pertama ya. Maksudnya tanda besar. Bila keluar Imam Mahdi baru keluar
Tunggu dulu Bang Haji, sebelum Nabi Isa keluar Imam Mahdi, baru keluar Dajjal. Dajjal akan pergi ke mana? Seluruh tempat dalam dunia ni kecuali dua tempat, ingat, Makkah dan Madinah. Shah Alam akan datang tak? Akan datang. Kalaulah dia datang, ditakdirkan Bang Haji, Mak Ajah, semua kita ni masih hidup, senang tak kita tahu dia Dajjal? Tahu? Macam mana nak tahunya? Satu, dekat dahi dia, dua, kafarah, dua, sama dengan dahi, tiga, dua. Betul, dia ada dua mata Bang Haji, mata yang sebelah kanan buta dan kecut, kerana buta kecut seperti buah anggur kering. Buah anggur kering itulah namanya maksud saya bukan kurma. Buah apa? Buah kismis. Macam mana kurma pula? Maklum dekat nak Ramadan, semalam orang bagi kurma kat saya, kurma ajwa, ya Allah. Alhamdulillah, kurma ajwa ni salah satu ikhtiar untuk kita jangan kena sihir orang. Dan siapa yang kawan-kawan dia, ahli keluarga dia yang yang kena sihir ke, ataupun yang belum kena sihir tu paling bagus, ataupun yang suffering sekarang kerana dibuat orang, usahakan makan kurma tu 7 biji. Tapi harganya boleh tahan lah, tak apa, jangan berkira. Kalau buat kesihatan jangan kira. Sebab kalau dah sakit, mengajar pun tak boleh, datang majlis ilmu belajar pun tak boleh. Kerana itu kalau agak-agak macam ada tanda-tanda nak dibuat orang tu, makanlah buah kurma. Tapi kurma ajwah, ajwah ataupun ujwah, kurma Nabi, dia ada grade-nya. Ada paling kurang 60-50 lah 1 kilo. Yang agak tinggi tu, yang agak bagus 100. Saya pernah beli. Makanlah 7 biji sehari. Memang agak muak rasanya, tapi pelbagaikan. Hari ni makan sebiji, esok makan blend pula dengan air, boleh. Bukan maksudnya dengan sebiji kita. Makan bisinya biji, jangan biji letak tepi. Blend ataupun masak. Sekarang ni kan kreatif sekarang ni. Letak susu pun tak apa, susu. Sedap susu kosong tu kan. Bubuh kat itu. Masya Allah. So, itu antara caranya. Ikhtiar. Kita dah berubat dah. Ada seorang tu datang, dia kata dia dah berubat dah, pergi Darul Syifa dah, hospital dah, tapi kakinya tak boleh berjalan. Masih boleh tak jalan. Mungkinlah katanya ada perbuatan makhluk halus tu. Caranya itu tadi tu, makan 7 biji tu paling kurang. Kalau kemudian amalan peribadinya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali pagi, 100 kali petang. 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kali pagi, 3 kali petang. Dan bukan dan lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Kenapa disebut petang? Sebab siapa yang baca petang, dia akan cover malam, walaupun malam dia tak baca. Itu Dan kalau kuat, qul huwallahu ahad 200 kali. Itu kuat pendinding tu. Barulah baca yang kita baca hari itu tu. Ingat lagi yang kita baca di rumah 3 kali itu. Lepas subuh sekali, sebelum keluar rumah sekali, sebelum tidur malam sekali. Untuk kita buat rumah kita tu dilindungi oleh Allah. Itu untuk rumah. Untuk diri sendiri, bila-bila baca boleh, berapa banyak baca pun tak apa. Ingat, la ilaha illallahul
Halimul Karim, Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil Karim. Arshil azim. La ilaha illallahul alimul karim, Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arshil azim. La ilaha illa ant azza jaruka wa jalla thana'uk. Maulah baca Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ingat lagi Kak Ajah? Ingat, minta dengan Kak Ajah Zuraidah. Ada slide yang saya bagi dulu. Baik. Sekarang setelah ini 5, wahdaniyah tu kat mana tu? Wahdaniyah tu dekat kanan ke dekat kiri? Dekat iftiqar. Baik. Kenapa iftiqar di sebelah? Mohon maaf ya. Ini kita sebut kanan. Ini kanan. Ini kiri sebab ini nombor 1, ini nombor 2. Dia begini. Nombor 1 gini, nombor 2. Walaupun tuan-tuan tengok lainlah Ustaz. Di sana kiri, sini kanan lah. Betul tak? Ini kanan ke kiri ni? Jadi kalau ikut gambar ni, ni kanan ke kiri? Dah khilaf pula dah ulama. Ini kanan ke kiri ni? Kanan kan? Kalau tengok begini kan kanan, ini kiri. Kita cerita tentang kita berdepan dengan dia. Bila berdepan dengan dia itu jadi istirna jadi kanan. Kan kita berdepan ni cuba berdepan ni. Istirna jadi kanan, iftiqar jadi tu yang saya bagi rumus tu, kanan kiri gitu nah. Baik. Kenapa iftiqar wahdaniyah tu masuk ke iftiqar? Sebab satu-satunya Allah yang Maha Pengasih Penyayang dan yang sempurna. Kerana itulah kita berhajat kepada Allah. Yang kedua, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah lemah, kita tak berhajat pada Allah. Ini cerita makhluk berhajatnya. Tadi cerita Allah tak perlu. Ini kita perlu. Kita perlu pada Allah sebab Allah mahu nak tolong kita. Iradah ada kemahuan. Dan Allah ada ilmu nak tolong kita. Dan Allah Maha hidup. Tuan-tuan, saya nak bawa begini. Cuba tengok saya sekejap ya. Tuan-tuan sangat perlu pada saya. Kenapa tu? Tayar pamcet. Tayar kereta pamcet. Dalam dewan ni, saya seorang je dekat sini. Jangan saya lah, orang lain lah. Zaid seorang ada kat sini. Cari. Oh, Haji, maaf Ji. Boleh tolong saya tak Ji? Kenapa kita minta tolong dengan dia? Dia seorang je kat sini. Kalau ada 2 orang, 2-3 orang, kita akan minta tolong haji-haji yang lain. Masalahnya hanya haji ni seorang. Sebab tu kita minta tolong kat dia. Ni nah, bagi bahasa mudah. Kenapa kita minta tolong pada Allah dan kita berhajat pada Allah? 2, kerana Allah berkuasa menolong kita. Haji ni tadi dia seorang kat sini, tapi dia sedang baring. Ya Allah, maaf, rupanya haji ni lumpuh. Boleh tak kita minta tolong haji ni untuk tayar pamcet tu? Baiki kereta pamcet. Boleh tak? Tak boleh. Kerana haji ni tak kuasa. Ini kan kuasa ni. Baik. Sekarang the only haji dalam dewan ini, Masya Allah, kuatnya bukan main. Kuat haji tadi tu. Badan berketul-ketul. Apa istilah kita sekarang? Sado. Badan sangat sado. Tapi masalahnya haji ni tak ada iradah, tak ada kemahuan nak tolong baiki kereta kita yang pamcet. Sebab kereta isteri dia pun pamcet di sebelah tu. Dia tak ada iradah, tak ada nak tolong, tak mahu nak tolong. Akan dibaiki tak kereta kita yang pamcet tadi? Tak kan? Satu ketika yang lain. Haji ini ya Allah, dia seorang je dalam dewan ni. Dan dia sangat kuat, perkasa.
dan suka tolong orang, tapi masalahnya tak ada ilmu. Ilmu kereta dia tak pandai. Tapi kalau ilmu kek lapis, ya Allah, berapa lapis dia boleh buat kek haji ni tadi. Jadi dia tidak ada ilmu, kan tak cukup, kan tak dapat juga. Haji pandai tak haji baiki kereta pamcet ya? Ya Allah, maaf aja, saya tak pernah pegang benda tu. Tapi kalau wajah suruh saya buat kek, 14 lapis saya buat. Apakah kita akan minta tolong haji ni? Tak, walaupun dia seorang. Tak, walaupun dia kuat. Tak, walaupun dia mau tolong. Masalahnya dia tak ada ilmu kereta tu. Last but not least, haji seorang, kita pun nak minta tolong ni. Masya Allah, kuat. Dan dia mau tolong kita. Dan dia pandai ilmu bengkel-bengkel ni. Baiki-baiki kereta orang ni. Tapi sayang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Haji tu, jenazah kat sini, kita minta tolong orang mati ke? Tak. Tu maksudnya tak perlu, kita tak berhajat pada dia, sebab dia ada kualiti wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, tapi hayah tak ada. Tak boleh. Dia mesti complete itu barulah. Baik, sekarang samak dekat mana samak? Cepat sangat saya tekan keluar. Dekat kanan sama. Kenapa? Kalau, maaf, na'udzubillah min dzalik, kalaulah Allah tuli, mesti Allah berhajat pada Tuhan lain untuk baiki ketulian itu. Tak, Allah memang sama, tak tuli. Dan Allah itu boleh melihat. Kalaulah Allah buta, pasti Allah akan minta bantuan yang lain. Tak, Allah tak perlu. Dan kalaulah Allah bisu, pastilah Allah berhajat pada yang lain untuk baiki bisu itu supaya jangan bisu. Itulah namanya istirna. Sekarang apa yang kurang kat sini? Apa yang kurang? Maknawiyah. Maknawiyah ni tanpa kita sebut, tuan-tuan tahu dah sebenarnya kat mana maknawiyah. Sebab sifat maknawiyah tidak mungkin ada, melainkan ada dulu sifat ma'ani. Sifat ma'ani kat mana kat sini? Kena hafal tu. Yang warna hijau itulah. Itu ya. Baik. Di mana ada sifat ma'ani, di situlah sifat maknawiyah. Jadi ni tak perlu kita fikir lagi, sebab senang. Sebab kita dah pandai letakkan qudrah tang mana tadi tu kan. Jadi dia sebelah kanan, sebelah kiri. Ada yang sebut kanan, sebut kiri. Kita biar setuju dulu ya, sebelah kiri. Jadi bila qudrah itu letaklah kau nuhu. Bila kau nuhu, jadi apa qudrah tu? Qadiran. Iradah kaunuhu muridan. Ilmu kaunuhu aliman. Hayah kaunuhu, betul. Sebelahnya kaunuhu sami'an. Sebelahnya lagi, bawahnya lagi basiran kaunuhu mutakal lima. Inilah dia. Baik, kita ulang balik Kita ulang balik. Cuba kira. Sebelah kanan berapa, kiri berapa? Sebelah kanan dulu ya. Wahda wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil. Kalau tuan-tuan nak terus nak berbuah ta'ala boleh. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith boleh. Mukhalafatuhu lil hawadith pun boleh juga. Maulahu qiyamuhu binaf. Baik, wahdanya sebelah mana? Sebelah kiri. Jadi sini berapa ni? 5. Barulah sini wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayya. Berapa? 5. Kemudian patah balik sama basar. Berapa? 3. Patah balik sebelah kiri, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu berapa? 4. Kemudian patah balik sebelah kanan, berapa? 3. Kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakal. Jadi berapa tadi? Baik, mutakalliman. Baik, kita baiki dulu. Ya, sebab ini tuan-tuan nak tangkap gambar. Zaman lah ni senang ya tangkap gambar ya. Orang zaman dulu tu dia mutakallim. Zaman dulu tu ya Allah, nak menulis ya.
menangis. Sebab itu kalau nak menulis, beli pen dia jangan tebal. Salah satu cara orang ni mengaji pondok, dia kalau dia beli pen untuk dia catat, dia tak beli pen yang 1.0 tu. Itu untuk apa? Untuk sains. Tuan-tuan tahu ke ilmu pen ni? Nak saya ajar sikit? Baik, saya ajar ya. Pen inilah namanya pen. Ya. Pen saya ini 1.0 sebab matanya ni besar. Jadi saya selalu bawa pen ni sebab orang minta sains. Jadi saya pun sains. Tambah pilot ni dia ada namanya signature ya. Memang pen ni sesuai untuk ni. Baik. Tapi ada poin yang di sininya 0.7. 0.7. Jadi halus. Lebih halus lagi 0.5. 0.5. Setakat ni yang paling yang halus 0.32. Saya ada kat rumah tu, saya banyak pen kecil dia. Sebab nak buat nota sedap. Sebab buku kita kan tebal. Dan orang kan kecil, tu yang kita buat kecil tu. Dan yang paling kecil yang pernah saya jumpa, yang di rumah saya tu 0.32, halus betul. Rasanya ada lagi halus 0.28. Tu halus sangat-sangat. Tu nah. Macam mana nak tahu tuan-tuan tengok pen dia. Dekat sini kan ada tulis, kena angkat bawah ni, kena angkat atas ni. Ke baru tahu hari ni ilmu pen ni? Tahu lama dah. Alhamdulillah. Orang yang bercakap ni baru tahu. Baik. Berapa tadi tu? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Masuk sana 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Ini 3. Ini 4. Ini 3. Jadi kita ambil rumusnya 5, 5, 3, 4, 3. Hafalkan ini. 5, 5, 3, 4, 3. Hafalkan. 5, 5, 3, 4, 3. Baik. Sudah? Tak apa, tangkap gambar dulu, tak apa. Ini tak ada dalam buku kita ni. InsyaAllah lepas raya nanti, buku yang tuan-tuan pegang tu lebih tebal lagi. Dan lebih, saya dah yang terang-terang sangat tu, saya dah kurangkan. Nanti lebih sedap mata melihat lah. Tapi warna-warni juga. Bentuknya sama. InsyaAllah mengaji. Semua nanti masuk satu kitab tu mengaji. Jadi tebal sedikit lah nanti. Tapi yang dah mengaji dengan saya, jangan risau sebab benda tu sama je. Cuma yang tambahan begini, tak ada. Senang. Baik. Boleh kita ingat 5, 5, 3, 4, 3? Dulu kan saya ajar pakai tangan ni kan. Kita 5, 5, 3, 4, 3. Cuba tuan-tuan kita cuba try. Ini dipadamkan. Memang sengaja dipadam. Supaya kita ni. Cuba ya. Buat tangan gini tak apa. Ke sini. Ini. Tu ya. Cuba. 5, 5, 3, 4, 3. 1. Wujud. Qidam. Baqa. Mukhalafatuhu lil hawadith. Qiyamuhu binaf. Stop. Kat mana wahdaniyah? Kiri. Wahdaniyah. Kemudian. Qudrah. Iradah. Ilmun. Cukup. Ilmun cukup. Baru masuk hayah belum. Mengaji sebut cukup tadi. Barulah sama, basar, kalam. Cuba maknawiyah. Cuba Kak Ajah buat sendiri maknawiyah. Sebelah mana? Kanan kiri? Kanan. Kanan dulu. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Kaunuhu aliman. Kaunuhu hayyan. 4. Sini berapa? 3. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakal. Berapa tadi? 5, 5, 5, 3, 4, 3. Baik. Agak-agak kalau ada orang depan tu tahan, siapa yang hafal sebut baru keluar, agak-agak boleh jawab. Boleh. 5, 5, 3, 4. Jangan sebut nombor saja. Dia kena tahu 5 mula tu apa. Apa tak tahu. Biar kita tahu. So, selama ni kita tahu yang kata istirna dengan iftiqar tu, tapi apa tak tahu. Kan?
Sekarang ni kena tahu. Boleh nak? Baik, akhir. Apa maksud ini yang sebenarnya? Ni tolong diingat ni. Ini penting. Bila sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan apa yang tiada tu? Tiada Tuhan yang sebenar. Tapi ketika menyebut ini, jangan dimaksudkan Allah di situ. Takut nanti Allah pun termasuk Tuhan yang sebenar. Maksudnya tiada Tuhan yang sebenar. Maksudnya selain daripada Allah tak ada Tuhan yang benar tu. Maksudnya bila sebut la ilah, tiada Tuhan yang sebenar, jangan termasuk Allah. Bila termasuk Allah jadi kufur. Boleh? Tiada Tuhan yang sebenar, arti iaitu Tuhan yang sebenar tu dinafikan, tu maksudnya intifa. Tuhan yang sebenar tu ternafi, ataupun adanya Tuhan yang sebenar tu mustahil, ternafi. Itu yang kita menafikan tu, bahawa kita isbat melainkan Allah sahajalah Tuhan yang sebenar yang ada. Inilah disebut suatu iqrar yang menafikan ketuhanan selain Allah satu, dan mengisbatkan ketuhanan bagi Allah satu. Tadi apa awal tu? Menafikan. Di sebelahnya tu mengisbatkan. Kenapa sebut menafikan, mengisbatkan? Kerana ada kalimah nafi dan kalimah isbat. Mana kalimah nafi kat sini? La. Mana kalimah isbat? Illa. Gitu. Barulah mantap kita. Jadi dalam dunia ni Tuhan ada berapa? Kalau orang tanya, Tuhan ada berapa? Satu sahaja, iaitu Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar itu mesti ada uluhiyah, iaitu iftiqar dan istighna dan iftiqar, itu sahaja. Jadi Tuhan-Tuhan yang lain tu, yang beribu-ribu tu, yang 3 ke yang 4 ke 5 semua tu, Tuhan sebenar ke tak? Tunggu sekejap. Tuhan sebenar ke tak? Tengok. Ada tak istighna? Ada tak iftiqar? Memang tak ada dah. Tu yang orang kata Tuhan tu kata je. Sebab itu dalam ayat saya suka dengan syarahan Babali. Babali guru kita. Tuan-tuan sempat tak mengaji dengan Babali? Tolong ni sama-sama kita doa ya, mudah-mudahan dibuka sempadan tu bila sesuai masanya ya, Kenapa? Sebab rasa dahagalah dengan ilmu mereka. Saya pun ada niat ni. Elok je saya akan pergi ke Fatani. Rindu dengan guru. Dah pergi dah? Awalnya masih tak bila Kak Jah? Waktu PKP ni. Sebelum PKP kan? Itulah. Dah pergi dah. Dah pergi kat pondok. Masya Allah. Pondok Babak pergi dah. Masya Allah. Semua pergi ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Kena pergilah tuan-tuan, ambil berkat. Maksudnya di sana tu masih ada lagi pengajian cara tradisional. Walaupun nampak macam tak serupa kita, pondok dia dah cantik dah. Bukan macam dulu. Pondok dia dah buat cantik. Malah ramai rakyat Malaysia kita yang bagi duit untuk buat pondok tu. Alhamdulillah. Berapa kos satu pondok tak ingat saya. 5,000 kan? Saya baru nak sebut tadi 5,000. Sebab yang saya ingat saya sekitar tu 5,000. Dan tuan-tuan, Masya Allah, infak duit 5,000 nanti dibuat pondok kan? Nanti budak-budak mengaji kat situ. Masya Allah, berpanjangan amalan kita walaupun dah meninggal dunia. Alhamdulillah, orang Malaysia kita banyak yang menderma. Orang Malaysia kita Masya Allah lah, kalau menderma ni Masya Allah. Itu saya bukan dengar sini je, sampai ke Mesir tu. Kalau saya tak mengaji di Mesir, tapi pernah ziarah Mesir. Kalau mereka tahu kita orang Malaysia, dia baik dengan kita. Kan? Orang Malaysia dia ni sangat. Orang Malaysia kita ni rajin menderma tu ya. Masya Allah. Pemurah, terutama sekali bulan Ramadan ni. Alhamdulillah. Rezeki kita melimpah ruah sebenarnya kan. Jadi janganlah sampai kita meninggal, duit kita dalam bank tu, dalam kubur baru kita nak, kalau boleh saya nak bagi tahu zaujah saya,
infakkan, baru kalau boleh. Sebelum saat itu tiada, kita ambil lah, grab the opportunity. Semalam 2 hari lepas saya dengar berita ada pesawat China kan yang terhempas. Masya Allah. Tak ada yang hidup kan Kak Jah? Berapa? 100 lebih kan? Saya ni naik pesawat ni. Memang tak boleh disembunyilah Bang Haji. Kalau naik pesawat tu, saya jadi heran orang bersuka-suka sangat dalam pesawat tu. Sebab saya suka juga, tapi itulah, selagi tak sampai airport Kuching tu, ya Allah, senak rasa perut lah. Itulah. Tapi kita kena ingat satu, kematian itu Allah dah tentukan. Pesawat ke, peperangan ke, kadang-kadang dalam tidur meninggal. Itulah. Jadi kerana itu Mak Jah, ada satu perkara yang mengembirakan hati saya. Saya dah kongsikan amalan ni pada sini. Kalau nak tahu amalan tu, saya akan bagi tahu selepas ini. Pukul 10.31. Sebab saya sekarang ni tak mahu sangat kongsi amalan sekarang. Sebab kadang-kadang disalah erti orang. Dan orang-orang yang di luar sana tu kadang-kadang tidak amanah. Dia potong-potong-potong, kemudian itulah ceritanya. Saya akan bagi tahu pukul 10.31 setelah internet ni ditutup. Saya akan bagi tahu apa amalan itu, dan saya dah bagi tahu dah. Malah saya dah bagi tahu sini 12 kali. Tak tahu ingat tak ingat Kak Ajah. Bila saya baca itu, alhamdulillah, paling kurang menenangkan saya, sebab kita yakin apa yang disebutkan oleh ulama. Sebab itu kita jangan musuh dengan ulama. Ya, kita nak kembali Quran Sunnah, lama dah kita pegang. Dan satu lagi, kita pegang ulama yang faham Quran dan Sunnah. Jangan musuhi ulama. Ulama ada kemuliaannya, ulama ada kewaliannya. Jangan memusuhi wali. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali, Allah akan musuhi dia. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali, faqad adantuhu bil harbi. Allah kata, aku akan izinkan untuk berperang dengan dia. Tak berkat hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang saya nak ceritakan hari ini. Jangan dilupa, 5 sekali lagi. 5, 5, 4, 3. Baik. Ini sekadar harapan, sekadar keinginan untuk minggu hadapan, minggu yang last kita sebelum puasa kan, saya bercadang, tapi tak bagi tahu dengan Ustaz Khairul lagi ni, untuk saya baca sepintas lalu buku ini, buku kecil ni, Ringkasan Fiqh Puasa. Walaupun dia ringkas, dia semuanya berdiagram, semuanya bercarta tu. Itu sekadar cadangan saja. Jadi kalau Ustaz Khairul setuju, minggu depan kita tak mengaji dah sifat 20 ni kita mengaji ringkasan fiqh puasa. Lepas tu kita puasa sambung lagi. Kita puasa ada kelas tak Kak Jah? Ada. Kuliah duha ni ada. Kita akan gunakan buku tu, buku ni juga ya, untuk puasa ni. InsyaAllah lepas je raya kita tak guna buku ni dah, kita khatam, kita pakai buku baru. Alhamdulillah, buku baru dah masuk dah nak ni di dalam proses dicetak. Alhamdulillah. Satu buku saja, iaitu buku namanya Ilmu Tauhid, Ilahiyat, Nubuwat dan Sam'iyat. Buku yang saya tunjuk itu tu. Buku tu kami dah mula mengaji dah di masjid kita ni, hari Jumaat, malam Jumaat, minggu pertama dan minggu ketiga. Dah mula dah mengaji sikit-sikit. Tapi photostat lah sebab tak siap lagi. Lepas raya insya-Allah biiznillah, tolong doakan. Dia tebal nanti. Nanti kita mengaji nanti sampai hari kiamat. Dah masuk saya, tajuknya sampai hari kiamat. Jangan sampai begitu bila nak habis. Maksudnya nanti kita belajar 6 rukun iman.
Satu, percaya kepada Allah, pada Nabi, pada malaikat, lagi pada kitab, lagi hari kiamat, qada dan qada. Lengkap dalam buku tu, lengkap. Antara buku yang saya payah sekali buat, itulah dia. Cakap alang-alang lah hari ini lah. Antara buku yang payah saya buat. Sudah, Alhamdulillah. Daripada mula mengaji sampai akhir. Ya Allah. Tapi tak boleh cerita semua kat sini lah. Betapa buat buku ni, sebab setiap footnote itu footnote saya tu. Maksudnya kita rujuk memang buku yang betul. Banyaklah buku kat rumah tu. Tapi rasa puas, rasa. Nah, untuk saya sebenarnya memang bersungguh-sungguh nak tengok buku tu. Memang lumrah begitu kalau kita buat bersungguh-sungguh, kita nak tengok hasilnya kan. Tambah lagi kita nak jadi jariah kita walaupun dah meninggal dunia. Baik. Ini tengok dulu perbincangan saya dengan Ustaz Khairul. Kalau beliau setuju, kita akan baca kitab ni ya. Jadi elok jugalah sebelum beberapa hari lagi, lepas tu kita akan berpuasa. Setakat ni dulu. Jangan dilupa tadi kita belajar apa tadi? Uluhiyat, bukan ilahi. Apa beza dua tu Kak Ajah? Ilahiyat, sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah, dan yang harus bagi Allah. Ada pun yang dikatakan uluhiyah ni hukum ketuhanan. Bila hukum ketuhanan ada dua, apa dia? Istighna dan yang 20 sifat ilahiyat tadi tu masuk sini jugalah. Masuk kat sini nah. Tu namanya uluhiyat. Nak menghafal uluhiyat, kaedahnya 5 3 4 3. Baik. Sekarang cuba semua tutup mata, kita tengok. Cuba. Saya buka mata supaya saya tahu siapa yang tak tutup. Sudah? Saya nak tuan-tuan sebut bila saya kata 5, tuan-tuan sebut wujud, qidam, baqa. Bila saya kata 5 lagi, baik. Boleh tutup mata, boleh, supaya jangan tengok nota tu tujuannya. 1 2 3 5. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil qiyamuhu binaf. Baik. Sekarang paling bawah, 3 paling bawah. Tu dia. Saya memang tahu. Saya saja saya. Sebab kalau tutup mata pun mesti ingat lepas tu apa? Wahdaniyah. Tu yang saya kata. 3 paling bawah sebelah kanan. Tu dia. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Baik, sekarang buka mata tak apa, buka mata. Baik, sekarang 4 sebelah kiri, 4 sebelah kiri. 4 sebelah kiri. Apa? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 4 sebelah kiri kan? Sekarang 3 sebelah kiri. 3. Tak, kaunuhu 3 sebelah kiri. Jawabnya mana ada? Tak ada. Memang tak ada. Siapa cuba nak jawab tu salah lah tu. Sebab kaedahnya 5 4 3 3. Nanti balik 5 3 4 3. Nanti balik dalam kereta nanti cubalah. Doktor dengan Mak Ajah. 5 3. Supaya kita dapat ingat ini ilmu ni walaupun nampak biasa, tetapi insya-Allah banyak menolong. Daripada selama-lama ni kita tak tahu pun, sekarang kita dah tahu. Bukan tahu je, kita faham. Bukan faham je, dapat hafal lagi. Bukankah ini satu ilmu yang berharga ni? Ini masuk dalam kubur ni, masya-Allah nanti. Baik tuan-tuan, tapi tujuan satu je. Tujuannya untuk kita memantapkan iman kita. Siapa yang tidak hafal tak mengapa, tapi biar tahu dan faham. Kalau dia hafal, jadi satu benda berharga pada dirinya. Everywhere you go, whenever you go, kita bawa dalam dada. Apa dia? 5 5
3, 4, selesai. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa Kak Jah? Tahlil. Oh, bagus sangat kalau nak amalkan. Jangan, kalau nak amalkan tengok Kak Ajah lah. Biasanya orang mengamalkannya ni 100 kali. Biasanya 30,000. Oh, yang itu amalan itu. Amalan tu sekejap lagi saya bagi tahu. Sebab itulah. Baik, kita tutup dulu. Saya bagi tahu 2 amalan yang saya sebut tadi. Satu amalan saya, yang satu lagi amalan yang Kak Ajah tanya ya. Silakan tutup dulu ni. Bang Haji silakan. Maaf ya, saya bukan kerana tak nak